Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PDPR, Mata Pelajaran Sains, tajuk penyerapan, subtajuk kepentingan objek menyerap dan objek tidak menyerap air. Murid boleh merujuk buku teks sains tahun 1, halaman 76, 77 dan 78. Diharap murid dapat bersedia. Baik, kepentingan objek menyerap air dan objek tidak menyerap air. Apakah kepentingan objek yang boleh menyerap air dalam situasi ini? Okey, kepentingan objek yang boleh menyerap air dalam situasi ini untuk mengeringkan sesuatu dan menyerap sesuatu cecair. Nyatakan kepentingan objek menyerap air dalam setiap situasi ini. Baik. Badan adik basah selepas mandi. Ayah mengelap adik dengan tuala. Mengapakah berbola kapas digunakan untuk mengelap luka? Okey, berbola kapas digunakan untuk mengelap luka kerana ia berfungsi untuk menyerap darah daripada luka. Sebab sifat kapas menyerap air. Begitu juga dengan tuala. Okey, tuala bersifat menyerap air. Jadi air daripada badan adik selepas mandi ini dapat dikeringkan dengan menggunakan tuala. Begitu juga dengan mop. Mop mempunyai sifat menyerap air. Apabila berlaku tumpahan di dalam rumah kita, biasa ibu akan menggunakan mop untuk mengeringkan lantai. Ingat, lantai yang basah amat bahaya. Dan apabila kamu berlari ataupun berjalan pada lantai yang basah, ia boleh menyebabkan kamu terpleset ataupun terjatuhlah sebab lantai licin. Jadi amat penting objek yang boleh menyerap air. Ia mempunyai fungsi-fungsi tersendiri. Baik, situasi seterusnya merujuk halaman 77, kepentingan objek menyerap dan objek tidak menyerap air. Beri kepentingan objek lain yang boleh menyerap air dalam kehidupan kamu. Okey, mari kita lihat gambar rajah yang dipaparkan. Okey, ibu menggunakan kain di sini. Okey, bagaimanakah ibu mengeringkan jak? Okey, ibu mengeringkan jak menggunakan kain. Dalam situasi lain, kalau kita lihat ni kain lah. Dalam situasi lain, kebiasaannya sekarang ada dijual di pasaran tisu dapur. Tisu dapur pun sesuai digunakan untuk mengeringkan jak ataupun peralatan dapur yang basah selepas dibasuh. Baik, bagaimanakah Imran mengelap peluh? Mari kita lihat. Apakah objek yang digunakan? Apakah bahan yang digunakan? Okey, Imran mengelap peluh dengan menggunakan tisu muka. Berbeza antara tisu muka dengan tisu dapur. Tisu muka dia lembut sesuai untuk kulit muka. Tapi kedua-duanya berfungsi sama, iaitu menyerap air. Jadi tisu kedua-dua objek ini berfungsi untuk menyerap air. Cuba kita lihat objek lain yang boleh menyerap air. Ini, apakah ini? Ini ialah alas meja. Kebiasaan alas meja terbuat daripada kain. Kain yang bersifat menyerap air. Bila air tumpah, ia akan terus menyerap. Kadang-kadang ada juga alas meja di kedai kita lihat dia menggunakan bahan tidak menyerap air. Jadi itu sebab apabila pengguna ataupun pelanggan lepas makan, jadi pembantu kedai akan
mengelap meja. Sebab bila menggunakan plastik, ia tidak menyerap air. Perlu dilap selalu. Baik. Begitulah penerangan cikgu tentang objek yang menyerap air. Kita pergi ke halaman berikutnya. Baik, murid boleh merujuk halaman 78, kepentingan objek menyerap dan objek tidak menyerap air. Kali ini situasi berbeza. Jika tadi di dalam kawasan rumah, kali ini kita melihat situasi di luar rumah, di mana keadaan di luar rumah itu hujan. Baik. Apakah pula kepentingan objek yang tidak boleh menyerap air? Bincangkan. Baik. Kita lihat di sini, objek, ingat, objek yang tidak menyerap air maksudnya objek itu bersifat tidak, air tidak akan menyeraplah pada badannya, pada objek tersebut. Dia berlawanan dengan sifat span, sifat kain, sifat kertas yang menyerap air. Baik. Kita lihat di sini, pertama, tong besi. Tong besi dapat menadah dan menyimpan air hujan. Disebabkan sifat ni yang tidak menyerap air, air dalam tong besi ni tidak berkurangan. Kecuali kalau bocor lah. Tapi kalau sifat besi, dia tidak menyerap air. Okay, kemudian kita lihat ini. Apa ni? Ini ialah payung. Okay. Payung plastik dapat menghalang diri kita daripada terkena air hujan. Sifat plastik itu yang tidak menyerap air dapat menghalang diri daripada terkena air hujan. Jadi air tidak menyerap. Sebaliknya air akan turun di tepi payung tersebut. Okey, kemudian kita lihat pula apakah ini? Okey. Kasut getah, kasut puas cukang. Kasut getah biasa digunakan oleh pekebun ataupun pekerja-pekerja yang nak melakukan kerja pembersihan tandas. Kalau kamu lihat, kasut getah dapat mengelakkan kaki kita daripada basah. Dia tinggi, jadi air tak boleh sukar nak masuk. Kalau dia pijak, air terkena kat sini pun dia bersifat bersifat kalis air. Seterusnya, cermin kaca pada kereta dapat mengelakkan kita daripada terkena air hujan. Okey, sekarang kita lihat kembali daripada muka surat 76, 77 dan 78. Okey. Di sini menceritakan, kita kebincangkan tentang objek yang menyerap air, dan yang ke surat 77 kita bincangkan tentang objek yang tidak menyerap air. Objek yang menyerap air mempunyai fungsi sifat menyerap air lah. Okey. Dan biasanya berfungsi, kepentingannya untuk mengeringkan sesuatu bahan yang asalnya basah. Okey. Untuk objek yang tidak menyerap air, ia bersifat untuk menghalang air melaluinya. Dia ada border, dia ada sempadan. Maksudnya dia menghalang air menembusi badannya. Biasanya bahan yang diperbuat daripada plastik, daripada besi, bersifat tidak menyerap air. Jadi bahan ini yang digunakan. Ni badan kereta diperbuat daripada besi, dapat melindungi penumpang, pemandu dan penumpang daripada terkena air hujan. Maka sebenarnya kedua-dua objek ni mempunyai kepentingan yang berbeza, tapi ia masih penting untuk fungsi-fungsi tertentu. Ini bermaksud objek yang menyerap air penting, dan objek yang tidak menyerap air pun penting juga. Okey, maka kita dapat simpulkan objek yang boleh menyerap air dan objek yang tidak boleh menyerap air penting dalam kehidupan kita. Jadi jangan kata objek yang tak menyerap air tak penting. Dia penting. Dia ada fungsi lain. Dan objek yang menyerap air pun ada fungsi lain. Okey.
Okey, untuk penerangan cikgu. Jadi kita boleh simpulkan objek yang tidak boleh menyerap air dan objek yang boleh menyerap air dan objek yang tidak boleh menyerap air penting dalam kehidupan kita. Berikut adalah contoh-contoh lain kepentingan objek yang menyerap air. Okey, ini ada papan ataupun kita sebenarnya nak ceritakan tentang kertas lukisan. Kertas lukisan biasa guna watercolor. Okey, menyerap warna air. Fungsi dia menyerap warna air. Okey, di sini ialah tisu apa ni kelas? Tisu dapur. Fungsinya mengeringkan pinggan mangkuk. Okey, ini ialah tisu muka. Okey, menyerap peluh. Dia tulis kat sini soft tissue. Tisu lembut biasa digunakan untuk mengelap muka atau mengelap tangan kita lah. Okey, jadi fungsinya menyerap peluh dan ini ialah span basuh pinggan. Fungsi untuk membasuh pinggan. Boleh bayangkan tak, tanpa span kita gunakan tangan saja untuk basuh pinggan. Memang tidak sesuai. Tidak bersih pinggan yang kita basuh tu. Kalau kita celupkan, kita gunakan tangan untuk ratakan sabun. Baik, yang ini pula contoh lain kepentingan objek yang tidak menyerap air. Objek yang tidak menyerap air yang cikgu beritahu diperbuat daripada plastik, diperbuat daripada getah, diperbuat daripada besi, tidak menyerap air. Dan kita lihat apakah kepentingannya. Pertama, baju hujan melindungi diri daripada air hujan. Kedua, goggle menyelam, goggle mata ni, okey, melindungi mata daripada terkena air sebab air laut masin. Jadi kita akan sakit kalau kita tidak guna goggle. Okey, yang tiga, kenderaan melindungi kita daripada terkena air hujan. Hampir sama, melindungi diri dan melindungi kita. Kenapa? Apa yang beza? Perkataan kita di sini. Kita bermaksud ramai antara pemandu dan penumpang. Kalau diri seorang. Jadi untuk kereta melindungi kita daripada terkena air hujan. Yang ketiga, getah paip mengalirkan air paip. Baik kelas, kita sama boleh merujuk buku aktiviti sains halaman 56, alat pengering botol air. Amir sedang mereka cipta alat pengering botol air menggunakan 3 bahan berikut. Okey, dia akan gunakan kertas, tisu, kain, surat khabar. Okey. Kemudian dia akan gunakan bahan pertama, contohnya tisu. Dia akan balut, dia akan lekatkan dengan dawai kukut, dia akan masukkan dalam botol yang basah. Kemudian gerakkan magnet tadi menggunakan magnet lain di luar supaya dapat dikeringkan. Jadi ada magnet kat luar, magnet kat dalam yang dah dibalut, dia melekat. Jadi dia cuba keringkan. Okey, pertama dia gunakan kertas tisu. Okey, kali kedua dia gunakan bahan lain iaitu kain. Okey, dia gunakan kain, dia balut, dia stapler dan dia cuba lap balik. Okey, dan seterusnya dia gunakan kertas surat khabar. Dia balut, dia staplerkan, dia lapkan, dia gerakkan magnet. Jadi antara ketiga-tiga bahan yang digunakan ni, kita nak tengok perbezaan mana yang bersifat menyerap air lebih baik. Tengok ni, ulangi langkah satu ni, menggunakan kain, kertas. Betul lah yang cikgu cakap tadi lah, yang cikgu terangkan tadi. Baik, soalan dia. Okey, selepas kita gunakan tisu, kita dapat jangkakan mana satu yang lebih berkesan. Okey, pada pendapat kamu, bahan penyerap manakah yang paling sesuai digunakan oleh Amir? Bahan mana? Okey, pada pendapat cikgu, bahan yang paling sesuai digunakan ialah kain. Kerana kain boleh menyerap dengan banyak berbanding tisu. Okey, kenapa? Okey, soalan kedua, mengapakah kamu memilih bahan tersebut? Okey, cikgu memilih kain kerana ia bersifat menyerap air dengan banyak. Kemudian kain tu lebih teguh dan tidak mudah koyak. Berbeza dengan tisu. Tisu ni sifat dia bila dia basah dia mudah koyak. Okey, ketiga,
Susunkan bahan-bahan di atas mengikut keupayaan menyerap air secara menaik. Maksudnya, di sini menyerap air paling sedikit, sedang dan menyerap paling banyak. Okey, baik. Antara ketiga-tiga bahan ni, yang mana agaknya boleh menyerap air sikit saja? Okey, sebenarnya yang paling menyerap air paling sikit ialah kertas surat khabar. Okey, kemudian yang sedang adalah kertas tisu. Dan yang paling banyak menyerap air ialah kain. Baik, ini saja penerangan cikgu untuk PDPR kali ini. Diharap ia dapat membantu murid memahami tajuk yang dipelajari, seterusnya menyiapkan tugasan yang diberi. Sekian, terima kasih.